Untuk pengetahuan korang, sama seperti Malaysia, negara Indonesia merupakan antara negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai tata susila dan juga keagamaan. Tak hairanlah jika di Malaysia kita ada JAKIM sebagai badan yang mentadbir hal ehwal Islam. Di Indonesia ada Majlis Ulama Indonesia ataupun MUI. Di balik keamanan serta kebebasan dalam menganuti kepercayaan masing-masing, contohnya agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya, terdapat beberapa konflik yang muncul hinggakan boleh mendatangkan ancaman kepada individu, masyarakat dan juga negara. Selari dengan peredaran masa telah muncul beberapa gerakan baru yang bertentangan dengan ajaran yang benar hingga ada yang mencampur adukkan ajaran agama. Yelah kan, dah akhir zaman ni macam-macam perkara pelik pula yang muncul. Jadi, untuk video kali ini bersedia untuk bersama dengan Prof Tau kita mengembara ke negara jiran untuk mengetahui 5 ajaran sesat yang ada di Indonesia. Yang kelima, Haqiqat Balakasuta. Sekali dengar dah macam bunyi ayam berkokok pula kan? Tapi, korang tak salah dengar. Terlibat aliran sesat bernama Haqiqat Balakasuta. Ajaran Haqiqat Balakasuta ini yang dipimpin oleh Kasrudin telah mula muncul sekitar tahun 2009 di sebuah daerah di Desa Sekon, Cimanuk, Pandeglang. Ajaran ini telah diwaktakan sebagai sesat kerana penganutnya diajar untuk melakukan ritual yang melanggari norma kehidupan bagi masyarakat Indonesia khususnya, iaitu perkahwinan gaib serta proses mandian bersama tanpa memakai seurat pakaian pun. Setelah mendapat tentangan yang hebat oleh masyarakat setempat, ajaran ini mulai berkurangan hinggalah ia diteruskan kembali oleh pengasas yang baru yang dikenali sebagai Arya pada tahun 2021. Beliau dikatakan mewarisi ajaran sesat itu dari Abah Edi dengan turut memulakan ritual-ritual sama seperti pengasas yang sebelumnya. MUI menegaskan bahawa Haqiqat Balakasuta adalah aliran ajaran yang sesat kerana ritual mereka sangat bertentangan dengan agama sah yang berada di Indonesia. Jap. Sebelum tu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Prof Tau. Yang keempat, Kerajaan Lia Eden. Pemirsa yang tak kalah menghebohkan, ada juga ajaran tahta suci kerajaan Tuhan yang dipimpin Lia Eden. Mengaku Untuk senarai seterusnya, kita pergi pula kepada ajaran sesat yang dikepalai bukan dari kalangan lelaki tetapi seorang perempuan. Dikenali sebagai Lia Eden atau nama sebenarnya Lia Aminuddin. Beliau telah mengasaskan ajaran sesat yang diberi nama Salamullah. Ajaran sesat ini telah bertapak dari awal 90-an dan telah difatwakan sesat oleh MUI pada tahun 1997. Pada awal kemunculan, Lia Eden telah mendakwa bahawa dia telah didatangi oleh malaikat Jibril sewaktu dia sedang solat. Secara tak langsung, Lia Eden turut mendakwa beliau telah dibimbing dan disucikan dirinya oleh malaikat Jibril. Dalam ajaran agama Salamullah ni, Lia Eden mendakwa bahawa dirinya adalah Imam Mahdi di samping sebagai bonda Maryam, ibu kepada Jesus dalam kepercayaan agama Kristian. Ajaran Salamullah yang berkonsepkan campur aduk kepercayaan agama, misalnya bersetuju Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, mempercayai kebangkitan semula ketua agama lain seperti Gautama Buddha, Jesus dan Kuan Im, dewa pembawa rahmat, akan muncul kembali di dunia. Yang ketiga, Mazhab Satria Piningit Wateng Buwono. Kalau tadi kita bercakap tentang agama Salamullah, kali ini kita bicara pula tentang kepercayaan sesat yang Prof Tau rasa panjang juga untuk disebut.
Ajaran sesat ini telah diasaskan oleh Agus Imam Solihin yang mengaku bahawa dirinya adalah Tuhan, dan dia juga mengaku bahawa dia sendiri adalah Imam Mahdi. Dalam kepercayaan agamanya, para penganut diajar untuk tidak bersolat dan berpuasa. Di samping itu, para penganut juga dihalalkan dalam melakukan hubungan intim bersama-sama pasangan pengikutnya dalam suatu lokasi. Yang kedua, Gerakan Fajar Nusantara. Tahukah Anda, Gavata ternyata telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah sejak tahun 2012 dan dibubarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat karena dianggap telah menyebarkan ajaran yang menyimpang. Bagi senarai seterusnya pula, kita pergi kepada satu gerakan yang diberi nama Gerakan Fajar Nusantara ataupun Gavata. Sekali tengok, dah macam bendera Jepun zaman dulu-dulu. Pada tahun 2016, negara Indonesia telah digemparkan dengan ajaran sesat yang dipimpin oleh Ahmad Mossadegh. Tanpa berselindung, Mossadegh secara terangan mengaku bahawa dia adalah seorang nabi yang telah diutuskan selepas Nabi Muhammad SAW. Antara ajaran dalam agama ini adalah pengubahan kalimah syahadah, tidak adanya solat 5 waktu, hanya ada solat malam, serta solat waktu matahari terbit dan terbenam. Menurut data statistik yang dikeluarkan, dikatakan ajaran ini mempunyai penganut seramai 50,000 orang. Yang pertama, Kerajaan Obo-Obo. Dengan berita ajaran yang bernama ubur-ubur. Ajaran ubur-ubur ini dipimpin Prof Tau yakin kalau sebutkan nama ajaran sesat terakhir ni, pasti ada di antara korang yang akan terkejut. Yelah, sebab sekali dengar, ingatkan bercerita tentang dokumentari haiwan pula kan? The Earth still has sanctuaries, and on occasion they hold spectacular gatherings of wildlife. Ajaran sesat terakhir ini dipanggil sebagai Kerajaan Ubu-Ubu telah diasaskan oleh Rudi dan Aisyah di Banten, dianggap sangat kontroversi. Hinggakan pada awal penyesatan, Majlis Agama di kawasan Banten turun untuk mengenal pasti gerakan ni dengan Ketua Kerajaan Ubu-Ubu. Terbukti, ajaran dalam Kerajaan Ubu-Ubu ni adalah meragukan serta sesat sama sekali. Ini kerana mereka meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW adalah dari kalangan wanita. Dah jauh sangat terpesong ni. Jadi, sebagai umat yang berpegang teguh dengan ajaran agama, perlu untuk kita menjaga keharmonian dan kesucian agama ni dari dicemari dengan anasir, doktrin maupun kefahaman yang menyeleweng ni. Antara doktrin-doktrin ajaran sesat secara umumnya adalah seperti berikut. Antara doa yang boleh diamalkan untuk tidak terlibat dengan ajaran sesat. Macam mana? Apa yang korang rasa setelah dengar penjelasan ni? Insaf tak? Kalau korang ada sesuatu yang nak dikongsikan, boleh lontarkan di ruangan komen. Setakat ni saja perkongsian untuk video kali ni. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.